Ucapan penangguhan. Ahli Yang Berhormat bagi kawasan Petaling Jaya Selatan, Yang Berhormat Tuan Hee Loy Sian. Ya, sila Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk. Yang betul. Saya ingin menyentuh di sini isu pembinaan sebuah lebuh raya swasta akan dibina merentasi Damansara hingga ke Kinara yang dijuarakan memulakan pembinaannya pada tahun 2015. Soalan yang saya ingin utarakan ialah, adakah lebuh raya ini dapat membantu penduduk Petaling Jaya yang terpaksa berhadapan dengan kesesakan lalu lintas setiap hari? Saya ingin memberi contoh jelas kepada Dewan Yang Mulia ini bagaimana pembinaan lebuh raya betul menyebabkan kesesakan lalu lintas. Contohnya, lebuh raya Spring yang memberi kesesakan yang teruk di kawasan Seksyen 17 Petaling Jaya. Lebuh raya Damansara Puchong memberi kesesakan yang amat teruk kepada kawasan Sunway dan Bandar Seri Damansara, manakala Kerinci Link pula membawa kesesakan amat teruk kepada lebuh raya Persekutuan. Yang betul, lebuh raya ini akan merentasi beberapa projek pembangunan dan kediaman yang sedia ada, iaitu Tropicana City Mall, SS2 Mall, Seksyen 17, Persimpangan Roxman, Seksyen 13, Seksyen 14, Seksyen 12, Seksyen 52, Angkor Mall, Hilton Petaling Jaya, Hospital Mata Tun Seon, Bulatan Templar, Seksyen 8, Seksyen 4, Seksyen 51, Taman Datuk Harun, Taman Medan Baru dan Bandar Kinara. KIDEX akan membawa lebih banyak kenderaan, tidak kira ringan maupun berat, untuk masuk dan merentasi Petaling Jaya sehingga menyebabkan kesesakan. Seluruh penduduk di Petaling Jaya membantah pembinaan projek ini. Namun begitu, saya ingin bertanya, adakah kerajaan masih ingin meneruskan projek ini walaupun penduduk di persekitaran membantah? Di dalam manifesto Buku Jingka, kami berjanji untuk memansuhkan tu. Bahkan manifesto Barisan Nasional semasa pilihan raya umum ke-13 lalu juga berjanji untuk mengurangkan bilangan tol di lebuh raya sekitar bandaraya. Tetapi perkara yang sebaliknya berlaku. Plaza tol kini bertambah dan dia bercanggah dengan hasrat kerajaan ini sendiri. Saya ingin bertanya kepada Yang Hormat Menteri, berapakah jumlah bilangan penduduk kediaman dan kedai yang terlibat dengan pembinaan KIDEX ini? Selain itu, bagi KIDEX itu sendiri, berapakah bilangan plaza tol akan dibina dan berapa lamakah konsesi diberi kepada syarikat KIDEX dan Berhad? Tuan Yang Betul, bagi tujuan menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di sekitar Petaling Jaya, saya mengusulkan agar lebuh raya Damansara Puchong LDP dan lebuh raya Persekutuan dinaik taraf sebagai lebuh raya bertingkat. Lebuh raya bertingkat yang dibina ini nanti perlu menghubungkan lebuh raya Kesas hinggalah ke Jalan Susu Keluar ke Kinara, seterusnya ke Puchong. Sekiranya kerajaan Persekutuan tetap berdegil untuk membina sebuah lebuh raya merentasi PJ, ia mestilah menggunakan terowong, bukannya lebuh raya bertingkat. Ini akan memberikan keadilan penduduk Petaling Jaya yang terbabit. Hari sekali, bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di jalan raya, pihak kerajaan perlulah memperbaiki dan menaik taraf semua sistem pengangkutan awam. Kita perlu berkempen bersungguh-sungguh menggalakkan orang awam menggunakan pengangkutan awam, bukan sahaja dengan paparan di media arus perdana sahaja. Sekian. Ya, sila Yang Hormat Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Datuk Seri Yang di-Pertua, cadangan projek pembinaan lebuh raya Kinrara Damansara ataupun lebih dikenali sebagai lebuh raya KIDEX sejauh 26.1 km termasuk main line dengan izin dan jalan susur telah mendapat kelulusan bersyarat Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor atau MTES yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada 23 Februari 2012. Sebelum dibentangkan di mesyuarat MTES, cadangan jajaran lebuh raya ini telah diperincikan di mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Lebuh Raya KIDEX yang dipengerusikan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Jawatankuasa ini turut dianggotai oleh agensi-agensi kerajaan negeri, antaranya wakil-wakil dari Majlis Bandaraya Petaling Jaya,
atau MBPJ, Majlis Perbandaran Subang Jaya, MPSJ dan Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor. Seterusnya pada 28 Mac 2013, Jabatan Alam Sekitar atau JAS Putrajaya telah meluluskan laporan impak alam sekitar EIA dengan izin yang turut dikemukakan kepada JAS Selangor dan Kuala Lumpur. Laporan ini mengambil kira kesan terhadap flora, fauna, hakisan, kualiti air, udara, bunyi, getaran, hidrologi, geologi, ekonomi, sosial dan lain-lain semasa pembinaan dan operasi kelak di sepanjang jajaran Lebuh Raya. Perjanjian konsesi kemudiannya ditandatangani di antara Kerajaan Persekutuan dengan syarikat konsesi pada 15 November 2013. Untuk makluman ahli yang berhormat, tempoh konsesi Lebuh Raya ini adalah selama 48 tahun, tertakluk kepada semakan kadar pulangan dalaman syarikat konsesi Lebuh Raya ini pada tahun ke-39. Tempoh konsesi yang diberikan setelah mengambil kira aliran tunai projek, termasuklah capital expenditure dengan izin, operation expenditure dengan izin, unjuran trafik serta bayaran semula pinjaman pembiayaan pembinaan. Kos keseluruhan pembinaan Lebuh Raya ini dibiayai sepenuhnya oleh syarikat konsesi Lebuh Raya KIDEX. Berdasarkan perjanjian konsesi yang ditandatangani, syarikat konsesi perlu mencapai syarat-syarat duluan, conditions precedent ataupun CP dengan izin dalam masa 12 bulan dari tarikh perjanjian konsesi ditandatangani. Antara condition precedent dengan izin adalah membuktikan kemampuan keuangan untuk melaksanakan projek dan melaksanakan tinjauan maklum balas umum pandangan orang ramai mengenai cadangan projek ini. Buat masa ini, syarikat konsesi masih sedang berusaha untuk mencapai syarat-syarat tersebut. Kelulusan untuk memulakan pembinaan hanya akan diberikan selepas semua condition precedent dipenuhi oleh syarikat konsesi Lebuh Raya KIDEX. Di samping syarat-syarat tersebut, syarikat konsesi juga akan melaksanakan pameran awam dan sesi taklimat awam di MPSJ dan MBPJ. Syarikat konsesi telah pun melaksanakan pameran awam di MPSJ bermula 10 Mac hingga 10 April 2014 dan taklimat awam pula telah diadakan pada 29 Mac 2014. Manakala pameran awam di MBPJ telah dilaksanakan bermula dari 15 Mac hingga 15 April 2014. Sesi taklimat awam masih belum dilaksanakan lagi di MBPJ. Datuk Seri Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, cadangan Lebuh Raya KIDEX bermula di persimpangan bertingkat Damansara, Lebuh Raya NKVE Plus, merentasi Jalan Harapan, Jalan Semangat, seterusnya menghubungkan Jalan Pencala. Kemudian jajaran ini akan merentasi Lebuh Raya NPE, Lebuh Raya Kesas, dan berakhir di Lebuh Raya Bukit Jalil, berhampiran Giant Kinrara. Lebuh Raya ini merupakan sebuah lebuh raya bertingkat sepenuhnya dan berkedudukan di atas jalan sedia ada. Jalan sedia ada akan dikekalkan dan beberapa persimpangan yang dinaik taraf akan berupaya mengurangkan kesesakan di kawasan sekitarnya. Oleh yang demikian, penduduk setempat masih lagi boleh mengguna pakai jalan sedia ada seperti mana sebelum adanya Lebuh Raya KIDEX. Datuk Seri Yang Di-Pertua, Lebuh Raya KIDEX ini akan mempunyai 2 plaza tol dan merupakan lebuh raya struktur jambatan sepenuhnya, di mana akan dilengkapkan dengan ciri-ciri keselamatan seperti dinding penahan penyerap hentaman tinggi Tiers Level TL4 dengan izin, papan tanda maklumat elektronik, papan tanda jalan dan garisan jalan yang terkini. Datuk Seri Yang Di-Pertua, di samping itu juga syarikat konsesi KIDEX akan menerapkan konsep lebuh raya hijau berpandukan Green Highway Index dengan izin yang telah diperkenalkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Lebuh raya hijau ini lebih mesra alam sekitar
dengan pengekalan pokok-pokok sedia ada, penanaman tumbuhan pada struktur jambatan, penyesuaian reka bentuk struktur lebuh raya dengan keadaan sekitaran dan sebagainya. Lebuh raya Kidex akan menghubungkan keluar masuk ke Damansara, Petaling Jaya dan Kinrara. Di samping itu menghubungkan beberapa lebuh raya seperti NKVE, LDP, KESAS dan NPE bagi meningkatkan jaringan lebuh raya dan kemudahan awam. Tempoh perjalanan keluar masuk dari ke kawasan Petaling Jaya dijangka akan berkurang secara signifikan selepas lebuh raya ini beroperasi sepenuhnya. Dalam laporan kajian impak trafik, sebanyak 16 jalan-jalan utama tempatan mengalami penurunan trafik dengan anggaran kasar sehingga 30% dalam tahun 2018. Manakala pengurangan jumlah trafik juga telah dikesan, iaitu dalam anggaran kasar sehingga 30% dalam tahun 2028, iaitu pada 25 jalan-jalan utama tempatan di sepanjang jajaran lebuh raya Kidex. Antara jalan-jalan utama tempatan tersebut tetapi tidak terhad kepada adalah Jalan Selangor, Jalan Templer, Jalan Penchala dan Jalan Kelang Lama. Datuk Seri Yang di-Pertua, walau bagaimanapun, terdapat juga sebahagian jalan-jalan tempatan yang masih akan mengalami peningkatan trafik selepas lebuh raya Kidex beroperasi. Namun pihak syarikat konsesi lebuh raya Kidex akan bekerjasama dengan MBPJ dan pihak berkuasa tempatan lain untuk menangani masalah tersebut. Bagaimanapun, pertambahan trafik di kebanyakan jalan-jalan tempatan tersebut majoritinya masih dalam kemampuan kapasiti jalan, iaitu seperti Jalan Sultan, Jalan Barat, Jalan Gasing, Jalan Cangai dan Jalan Bukit Jalil Indah. Datuk Seri Yang di-Pertua, anggaran kasar sebanyak 300 lot kediaman dan komersial yang dijangka akan terlibat di dalam pengambilan balik tanah untuk pembinaan lebuh raya Kidex. Bilangan lot kediaman dan komersial yang akan diambil untuk tujuan pembinaan lebuh raya ini bergantung kepada reka bentuk terakhir dan pelan pengambilan balik tanah di bawah Seksyen 8. Keperluan penghadang bunyi bagi jajaran lebuh raya Kidex yang berhampiran dengan kawasan komersial dan residensi akan dikenal pasti semasa peringkat reka bentuk dan pembinaan dijalankan. Pemasangan tembok penghadang bunyi akan dilaksanakan di lokasi-lokasi yang telah dikenal pasti semasa pembinaan dan akan dipantau dari masa ke semasa berdasarkan kelulusan Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS. Semasa pembinaan, langkah-langkah pencegahan dan perbendungan pencemaran alam sekitar seperti pencemaran bunyi, udara dan air semasa pembinaan akan dibuat serta dipantau dengan laporan setiap 3 bulan yang akan diserahkan kepada JAS seperti mana yang termaktub dalam syarat-syarat kelulusan EIA. Datuk Seri Yang di-Pertua, cadangan alternatif agar lebuh raya LDP dan lebuh raya Persekutuan dinaik taraf menjadi lebuh raya bertingkat serta pembinaan terowong untuk menyelesaikan masalah kesesakan perlu dilihat bersekali dengan daya maju projek atau project viability dengan izin dan impak sosial. Cadangan pembinaan terowong dijangka akan melibatkan perbelanjaan yang amat besar, iaitu kira-kira 5 kali ganda daripada kos sedia ada. Di samping itu, bagi cadangan pembinaan terowong, faktor kesesuaian tanah, keadaan pembangunan sedia ada dan utility juga perlu dikaji secara teliti. Datuk Seri Yang di-Pertua, sistem pengangkutan awam dan rangkaian lebuh raya perlu melengkapi di antara satu sama lain dengan izin complement each other. Dalam hal ini, lebuh raya Kidex akan menyediakan satu lagi option mode perjalanan kepada pengguna. Selain itu, lebuh raya Kidex juga menghubungkan ke kawasan yang berhampiran dengan stesen-stesen pengangkutan awam baru seperti MRT TTDI, stesen LRT Seksyen 16,
Lebuh Raya Bukit Jalil 1, Bandar Bukit Jalil dan cadangan stesen BRT Taman Jaya. Menyentuh mengenai manifesto Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-13, sebenarnya ianya berkaitan dengan pengurangan bayaran tol antara bandar ataupun interurban dengan izin secara berperingkat-peringkat. Bukannya pengurangan tol di lebuh raya intra-urban. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah mengambil langkah melalui penstrukturan semula kadar tol di lebuh raya antara bandar, iaitu lebuh raya Utara Selatan, lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan lebuh raya Pantai Timur 1. Bagi lebuh raya ini, tiada kenaikan tol dari 2011. Datuk Seri Yang di-Pertua, seperti yang saya nyatakan tadi, syarikat konsesi lebuh raya KIDEX masih sedang berusaha mencapai syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan. Kelulusan untuk memulakan pembinaan hanya akan diberikan selepas semua syarat tersebut dipenuhi oleh syarikat konsesi lebuh raya KIDEX. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.